Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala miraran wa tikraran, bersambung-sambung tanpa henti-henti. Selagi hayat kita di kandung badan, maka dari tempoh berpanjangannya usia itu, maka berkewajipanlah bagi setiap hamba itu untuk mensyukuri segala pemberian Allah itu. Selawat dan salam untuk Nabi SAW, Nabi yang Allah utuskan kepada kita, sehingga akhirnya kita benar-benar menjadi hamba yang bersyukur. Ya. Seterusnya ahli keluarga dan para sahabat serta mereka-mereka yang memperjuangkan agama ini dari semasa ke semasa, dari kalangan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, seterusnya para mujaddidin, mujtahid, mujahid, sampailah kepada kita guru-guru kita, ibu ayah kita, dan akhirnya kita hari ini Islam. Tanpa kita sedar, lahir kita terus Islam. Maka beruntunglah bagi mereka yang keturunannya Islam dan kita lahir sebagai orang-orang Islam. Dan hari ini kita berkumpul meraih kasih sayang Allah, mengharapkan keampunan Allah bersama-sama dalam rumah Allah ini, sebagai bukti kita menyatakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berada dalam bulan Ramadan yang begitu berkat. Setelah berlalu daripada kita bulan-bulan Ramadan pada tahun-tahun yang lalu. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, dan ayat ini masyhur tentang puasa, tetapi mungkin saya akan suluh dari sudut yang sedikit berbeza, ya. Moga-moga menjadi kebaikan daripada perkongsian ini insya-Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dalam ayat-ayat berikutnya tentang hari-hari tersebut merupakan hari-hari yang wajib kita laksanakan puasa. Kemudian dalam ayat yang berikutnya lagi Allah menyatakan syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Diturunkan Quran kepada kita, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan pada ayat yang berikutnya lagi, tuan-tuan dan puan Allah nyatakan lagi, dan ini masih lagi dalam fasa ayat-ayat bulan puasa, ayat-ayat tentang puasa. Allah kata apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dalam ayat-ayat yang saya bacakan tadi, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana umat-umat yang sebelum kamu juga berpuasa. Moga-moga kamu bertakwa. Tuan-tuan sekalian, seperti ibadah-ibadah yang lain, sebelumnya Allah perintahkan sembahyang yang diamanahkan dan dipertanggungjawabkan kepada kita pada tahun ke-11 kenabian Nabi SAW. Artinya 2 tahun sebelum hijrah. Sebelum 2 tahun sebelum hijrah, maka terima amalan sembahyang. Artinya dalam tempoh 10 tahun pertama tak ada lagi ibadah sembahyang. Benar-benar Nabi SAW mengajak manusia di waktu itu untuk mengenal siapa yang bakal dia sembah. Ya. Jadi keberadaan Nabi di kota Mekah betul-betul memantapkan iman mereka supaya kenal betul-betul siapa sebenarnya Tuhan itu. Sampai ketika Nabi berada dalam fasa tahun ke-11 kenabian, maka di waktu itu baru diperintahkan sembahyang dengan berlakunya Isra dan Mi'raj. Itulah tempoh yang sangat indah bagi para sahabat
kerana baru ada cara untuk meluahkan rasa remuk redam hati mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala setelah mereka kenal Allah. Manakala puasa, Allah perintahkan pada tahun kedua hijrah. Syariat ini Allah turunkan berdikit-dikit, ya, berdikit-dikit, sikit-sikit. Dan pada tahun kedua hijrah itu pula berlaku perang Badar. Artinya pada tahun pertama diwajibkan berpuasa, perang Badar berlaku pada tahun tersebut. Dan itu peperangan pertama yang menentukan Islam menang atau kalah. Bukan main-main, tuan-tuan. Artinya iman para sahabat yang ada ketika itu luar biasa, bukan sebarang iman. Jadi kita mari sini melihat-lihat diri kita, bermonologlah dengan diri sendiri. Bila kita lihat daripada ayat tadi yang menyatakan kita berpuasa meraih takwa daripada Allah, dan ayat ini menyatakan kepada kita bukan confirm dapat takwa, tak. Allah tetap menyatakan moga-moga kamu bertakwa. Artinya walaupun berpuasa belum confirm bertakwa. Apa tujuan Allah berkata demikian, tuan-tuan? Supaya dalam hati kita ini kekal rasa mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dinyatakan di sini dapat takwa. Moga-moga dapat takwa. Nampak tak? Allah mendidik kita dengan ayat ini. Jangan rasa kau confirm masuk syurga lepas kamu berpuasa. Jangan rasa confirm lepas kau sembahyang kau masuk syurga. Tetapi Allah menyatakan la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Kenapa? Rajina ilal jannah, macam kita doa tadi, mengharapkan masuk ke syurga Allah, mengharapkan daripada Allah pencipta alam. Sebab itu dalam berdoa kena ada rasa harap. Kalau tak ada rasa harap, artinya kita beradat, bukan beribadat. Lepas sembahyang mesti baca doa, tak baca doa macam tak sedap. Bahasa Arab pula tu tak faham, amin saja. Jadi para suami minta jadi dapat 3-4 isteri dalam bahasa Arab, isteri pun amin juga sebab tak faham bahasa Arab. Kenapa? Kerana adat, tuan-tuan. Kerana adat. Dia bukan lagi jadi ibadat. Oleh itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ayat yang berikutnya, saya tak teruskan kepada ayat yang betul-betul selepas daripada perintah berpuasa, tetapi kepada ayat yang ke 186. Dah rabun dah, tak nampak dah. Ayat ke 186, yang mana ayat ini masih dalam fasa tentang hukum hakam puasa. Sebab itu selepas ini masih lagi cerita pada hari puasa tak boleh bersama suami isteri kecuali pada malamnya. Ayat berikutnya nak menyatakan kepada kita ayat Allah suruh berdoa ni turun pada ayat-ayat bulan puasa, nak membuktikan kepada kita ini bulan berdoa, ini bulan berdoa bersungguh-sungguh. Bukan sekadar adat, tapi menjadi ibadat dengan kita membiasakan rasa harap kepada Allah ketika kita berdoa. Sebab itu diajarkan kepada kita satu doa yang ulung pada bulan Ramadan ini, yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepada Siti Aisyah, yang kita sering baca setiap kali 4 rakaat lepas tarawih. Apa yang kita baca? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi sebab kita baca tu dalam keadaan beramai-ramai, kita baca nalah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkaulah pemaaf dan engkau cinta kepada memberi maaf, maka maafkanlah kami. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, ibadah paling mudah ialah kita baca doa. Tengah memandu boleh doa, tengah makan hati boleh berdoa, betul tak tuan-tuan? Kerana kita tahu bila-bila masa saja Allah boleh tarik nyawa kita. Sebab itu tuan-tuan dan rahmati Allah, poin saya yang berikutnya adalah mari sama-sama kita minta mati dengan Allah, sama ada pada hari Jumaat pada bulan Ramadan. Nak pergi umrah dah susah dah. Mak mertua saya pergi umrah dah 2 kali. Harapan dia kalau boleh aku mati kat Baqi' ataupun kat Mekah. Tapi 2 kali pergi, 2 kali tak meninggal dunia. Kenapa tuan-tuan? Kerana mati itu bukan kita boleh minta-minta. Allah takdirkan dapat dan tak boleh pula bunuh diri. Man yurid an yamut fil Madinah falyaf'al, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nak mati kat Madinah maka berbuatlah. Berbuat tu bukan bunuh diri, mengharaplah. Sebab tu kata Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani almarhum, ulama Al-Sunnah yang berada di Mekah, ya, dari kalangan anak cucu Nabi ini. Dia kata apa?
Dalam kitabnya menyatakan bahawa siapa yang mengharap benar mati di Madinah, maka berharaplah dan berdoalah. Dan insya-Allah bila dia mati nanti rohnya akan dipindahkan ke kota Mekah atau ke Baqi'. Mengikut apa yang dia nak. Allah campakkan. Dan ini terbukti pada satu kisah. Ini berlaku pada sekitar tahun 600 Hijrah. Seorang lelaki tua berbangsa Turki, duduk kat Turki ni, di Ankara. Al-Quran adalah sahabat dia. Artinya kalau macam kita naik kereta, ada Al-Qurannya. Berehat-rehat ke atas kursi rehat, ada Al-Qurannya. Itulah dia. Dan keadaannya bila pegang Quran mestilah berwuduk. Tengok, dalam ibadah baca Quran dapat ibadah istiqamah berwuduk. Yang mana orang yang istiqamah berwuduk, maka Allah akan memelihara kehidupannya dunia akhirat. Lelaki ni tuan-tuan, dia baca Quran memutalkan. Lepas kita anak-anak kita kan jarang-jarang ngaji Quran kan. Kalau dah habis petang ngaji Quran, malam tak baca Quran dah. Mak ayah jangan cakap lah. Mak ayah dah jarang baca Quran. Kecuali insya-Allah bulan Ramadan ni rajin baca Quran. Tapi kat sini mungkin tak lah. Yang datang-datang surau ni dia lain sikit. Rasam dia insya-Allah dengan ibadah tu dibiasakan. Kalau tak buat sini buat kat rumah, apatah lagi waktu PKP ni. Akhirnya tuan-tuan, bila dia dah makin berusia, matanya rabun. Laki tadi rabun matanya. Apa dia buat sebelum mata dia rabun teruk? Dia tulis Al-Quran dengan tangannya dengan tulisan yang besar. Sekira-kiranya kalau dia buta lebih teruk, dia boleh baca dengan mudah. Arti kalau dia makin rabun, dia boleh masih boleh baca dengan tulisan. Dia tulis besar-besar tuan-tuan. Habis satu juzuk, dia baca Quran. Dia buat juzuk kedua pula. Habis juzuk kedua, dia baca Quran lagi. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia, dia pernah pesan kepada anaknya yang lelaki. Dia kata apa? Anak, kalau abah meninggal, tolong selitkan Al-Quran ini di sebelah jenazah abah. Maka anak dia buat, tunaikan amanah dia. Ketika dia meninggal, Quran tulisan tangan dia yang cukup 30 juzuk dengan tulisan tangan dari itu, yang besar tulisannya, mungkin lebih besar pada ni kot kan. Letak kat sebelah jenazah dia dan dikebumikan. 5-6 tahun kemudian pergi umrah lah si anak ni. Pergi umrah sampai di tanah suci Mekah, sampai tanah suci Madinah. Duk diam-diam tengah round kat kedai-kedai ni, tiba-tiba ternampak satu Al-Quran tuan-tuan. Sebiji macam ayah dia punya. Dia tengok, ni macam Quran ayah aku ni. Macam mana dekat sini ni? Tak mungkin ada serupa sebab tulisan tangan. Bukan macam cetak macam ini beratus ribu ada tak? Ini yang tak ditulis tangan. Dia memang kenal itu Quran ayah dia. Maka dia pergi kat kedai tersebut, dia tanya, tuan dapat buku Quran tu kat mana? Dia kata, saya beli daripada penggali kubur Baqi', kata dia. Baik, boleh saya beli Quran? Memang kata dia, belilah. Dia beli Quran tu, dapat kat dia balik. Kemudian dia bawa Quran tu jumpa dengan penggali kubur. Dulu tak apa, pergi kubur Baqi' tu bila masa tak ada pagar pun. Sekarang boleh pergi subuh dengan asar je kan. Maka dia pergi jumpa dengan penggali kubur. Maka dia jumpa dengan penggali kubur, kata apa? Wahai pakcik, nak tanya pakcik. Mungkin dia bawa penterjemah ke, wallahu alam lah. Dia tanya pakcik tu, pakcik nak kenal tak Quran ni? Dia kata, kenal ni Quran ni saya dapat daripada dalam kubur, kata dia. Kubur mana? Dia pun tunjuklah kubur. Dia ingat sangat, kata dia. Sebab ketika dia menggali liang untuk jenazah nak dikebumikan, tiba-tiba dia terkena border kepada makam yang ada kat sebelah kubur yang dia gali. Terlucut tanah tersebut, terjatuh dia punya Quran. Rupanya Quran tu ada kat sebelah makam tu yang digali tu. Dan saya pelik, kenapa ada Quran kat dalam kubur? Maka dia keluarkan, lalu disimpan. Tapi bila dia tak ada duit, dia jual Quran tersebut kepada peniaga tadi untuk dia dapatkan duit tersebut. Dan alhamdulillah, kata dia, berkat dia jual Quran tu sampai sekarang rezeki tak putus, kata dia. Subhanallah. Dan lelaki ni tuan-tuan kata apa? Anak ni kata apa? Boleh tak tuan tolong galikan balik kubur yang tuan kata ada Al-Quran tadi tu? Saya bayar pakcik. Dia pun gali tuan-tuan dan mati Allah. Betul-betul jasad ayah dia ada di Baqi'. Jasad ayahnya ada di Baqi'. Tanam di Ankara, Turki, keluar di Baqi'. Kenapa tuan-tuan? Karena hatinya ada untuk ditanam jenazahnya bersama dengan tanah yang bersemadi di dalamnya jasad Rasulullah SAW. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pada hari ini, bulan puasa ini, perbanyakkanlah doa. Doa yang baik-baik, doa yang tak payahlah kita benci orang tu, kita doakan keburukan untuk orang tu, berkat juga, dapat juga ke orang tu, tak payah rugi.
kita minta dia bertakwa, minta diberi iman kepada dia. Di samping kita pun diberikan iman. Bulan Ramadan ini daripada mula masuk malam maghrib 1 Ramadan sampai akhir asar 30 Ramadan, kalau sampai 30 hari, sepanjang itu ialah doa yang diberkati, tuan-tuan. Keampunan yang melimpah ruah, makbul doa yang berlimpah ruah. Mintalah banyak-banyak, apatah lagi di waktu tengah malamnya, apatah lagi di waktu Lailatul Qadarnya. Minta, tuan-tuan, jangan berhenti meminta. Kalau tidak, nanti bila dekat akhirat nanti kita terlepas macam-macam kerahmatan daripada Allah, tiba-tiba nak kena hisap, tersangkut-sangkut, nanti Allah tempelak kita. Aku dah beri kau masa cukup. Dalam bulan Ramadan ni sepanjang waktu adalah waktu berdoa. Sepatutnya tidur tu dikurangkan, tetapi kita melebihkan tidur. Sebab apa? Letih lah. Malam qiyamul lail, siang tidur lebih sikit. Ya tuan-tuan dan rahmati Allah, mari sama-sama kita minta daripada Allah. Kita tak tahu, walaupun hari ni kita bersemayang elok, kita tak tahu esok kita dalam hidayah ataupun tidak. Saya teringat potongan nasyid lama yang berbunyi begini: menangislah selalu, nasib kita belum tahu, walaupun dalam petunjuk belum tentu diterima, walaupun dalam petunjuk belum tentu diterima. Hidup kat dunia ni adalah imtihan, satu peperiksaan, yang mana bila kita diberi ujian ataupun diberikan peperiksaan, kita tak dapat resultnya sekaligus, tuan-tuan. Tak nampak macam tulis dapat 100%, 90%, tak nampak. Maka kita tidak tahu adakah amalan kita ni Allah terima atau tidak. Saya yang bercakap ini, adakah amalan saya bercakap ini Allah terima atau tidak? Kita baca Quran bertadarus bersama-sama, kita tak tahu adakah ibadah itu Allah terima atau tidak, tak tahu. Sengaja Allah bagi kita tak tahu supaya dalam hati itu terus mengharap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya selari hati mengharap fizikal kita melakukan ibadah-ibadah lahiriah. Sebab itu tuan-tuan dan rahmati Allah, ambil perang sungguh-sungguh pada bulan Ramadan ini untuk mintalah daripada Allah, ya, untuk kita sampai pada kiamat muqaddam kita. Mati itu kiamat muqaddam kita lah, kiamat terawal. Kita takut kiamat yang nanti yang akan menimpa dunia ni yang berlaku besar-besaran, kita takut sangat yang tu, tapi belum tentu kita sampai waktu itu. Tapi kita patut takut dengan kiamat yang paling dekat dengan kita, iaitu mati. Maka minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah matikan kita pada Ramadan yang ada di waktu ini. Tapi tuan-tuan, nakkah kita minta mati ni? Nak tanya ni, Ustaz, daripada minta mati, baik minta hidup mulia beri manfaat pada orang lain. Nah, itu alasan. Itu alasan, takut mati lah tu. Artinya kalau hati kita belum bersedia untuk mati pada Ramadan ini, artinya kita masih ada cinta dunia, tuan-tuan. Kita masih orang awam, bukan orang soleh, apatah lagi bukan orang muqarrabin. Kalau kita memang cukup bersedia, aku nak mati pada kali ini juga, maka memang dia dah tinggalkan dunia. Memang dia dah meninggalkan dunia sebelum dia mati meninggalkan dunia. Orang ini orang soleh, orang ini orang muqarrabin. Tapi kalau yang mereka yang belum meninggalkan dunia, tanya saya pun tak nak mati kan, sama juga. Kenapa? Kita masih lagi orang awam. Orang awam ni sikap dia macam mana? Kena transit dulu nanti di akhirat dalam neraka, hisab dah banyak, masuk neraka dulu, hujung baru masuk dalam syurga. Mujur kita Islam. Tapi takkanlah kita nak meletakkan kualiti hidup kita nanti di akhirat begitu rupa. Tidak. Kita nak hidup kita ini tanpa mati Allah, mati dalam keadaan beriman, dan Allah masukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Sebab itu bila berlaku apa-apa ujian, kita tak dapat ujian macam negara-negara seperti Palestin, Syria, ya, seperti di Turkistan. Kita tak pernah berhadapan seperti mereka. Sebab itu bila kita diuji, tuan-tuan, terima saja, nikmati ujian yang kita dapat. Pegang kata saya ni betul-betul, tuan-tuan, nikmati ujian yang kita dapat. Tiba-tiba isteri merajuk aja, bad mood aja, tak apa tuan-tuan, kita tak dapat ujian macam Palestin, kita hanya dapat ujian isteri meragam. Okey, tak ada masalah. Itu kalau isteri meragam. Kalau sebaliknya pun sama juga ya tuan-tuan, sama je. Suami ni dia asyik merajuk je, jenuh isteri nak mujuk dia, sama juga ada. Tahan tuan-tuan, sabar. Kerana sabar itu la yuwaffas sabiruna yaumal qiyamati bighairi hisab. Allah kata apa? Bagi orang yang sabar, dianugerahkan kepadanya tanpa hisab nanti di akhirat.
Untung tak? Sabar. Sakit dekat sini, muka senyum aja. Sakit dekat sini, sabar. Ya tuan-tuan dan hadirin Allah, tidak ada lagi kata yang lebih baik melainkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sungguh-sungguh. Kalau tak mati hari Jumaat, matilah hari-hari dalam bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana kemuliaan dimatikan pada hari Jumaat dan pada bulan Ramadan, maka Allah akan rehatkan dia daripada azab kubur selama-lamanya sampai dibangkitkan lagi nanti di akhirat. Apatah lagi kita ni daripada bulan ini kita muliakan sungguh Al-Quran, dan kita berniat sungguh-sungguh dengan rutin baca Al-Quran ini bersambung pula pada 11 bulan yang kemudian. Sambung lagi. Maka bukan sekadar kita dimatikan dalam husnul khatimah, tetapi kita ada penjaga kita yang bernama Al-Quran yang akan mengikuti kita sampai dalam hadis Allah Nabi menyebut nanti akan ada awan-awan dan juga angin-angin kekuning-kuningan bersama dengan rombongan-rombongan burung mengelilingi hamba-hamba yang mencintai Al-Quran ataupun keluarga dengan Al-Quran di akhirat nanti. Sedangkan di yaumul mahsyar, tuan-tuan dan rahmati Allah, orang-orang yang dibangkitkan semuanya bogel telanjang belaka, kecuali mereka-mereka yang mati ketika dalam ihram, ketika haji ataupun ketika umrah. Ini saja tetamu Allah yang dipakaikan pakaian. Orang lain semua telanjang bulat. Tetapi orang yang ada bersamanya Al-Quran ataupun menjaga sungguh Al-Quran, berbaik sungguh dengan Al-Quran, berkeluarga dengan Al-Quran, orang ini pun walaupun dalam keadaan tidak berpakaian, tetapi warna kuning awan dan juga burung-burung tadi itu mengerumuni mereka untuk menutup mereka daripada dilihat aurat-aurat mereka. Kenapa? Menjaga Al-Quran. Ya tuan-tuan dan hadirin Allah, moga-moga dengan perkongsian pada malam ini Allah menjanjikan kepada kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau jadi macam lelaki Turki tadi lagi baiklah, ya. Sebab keberkatan itu ada pada masa seperti mana bulan Ramadan, pada Lailatul Qadar, tetapi keberkatan itu juga ada pada tempat seperti tanah-tanah suci, Baitul Maqdis, Makkah, Madinah, dan ada juga keberkatan itu terletak pada orang-orangnya. Jadi kita ambil keberkatan kisah ini tuan-tuan, moga-moga ya Allah, kalau kau tunai janji untuk lelaki Turki tadi, kenapa kau tak tunaikan janji ini untuk aku ya Allah? Minta dekat Allah tuan-tuan. Jangan malu-malu dengan Allah, minta dengan Allah. Macam mana kita hina diri, minta dengan Allah tetap mulia. Tetapi kalau kita meminta-minta dengan manusia, maka kita memang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biqadri hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ampun maaf, moga-moga ada manfaat untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.